Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, kerana dengan keizinannya, dengan taufik dan hidayahnya, kita dapat bersama-sama di rumah Allah untuk kita sama-sama tambah ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama tambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pengajian kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang ada pada malam ini, masa yang terhad, maka ambo ingin berkongsi maklumat, berkongsi ilmu yang tidak seberapa dengan adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, tentang isu yang menjadi keutamaan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, iaitu berkenaan dengan saudara seakidah kita di Palestin. Ambo terpanggil untuk sama-sama berkongsi dengan adik kakak yang berada pada malam ni sini, supaya kita semua terkeluar daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum," atau kama qala. Siapa-siapa yang tak cara, yang tidak mengambil berat tentang keadaan saudara-saudara mereka seagama, seakidah dengan mereka, maka mereka bukan daripada kalangan orang-orang Islam. Mudah-mudahan dengan perkongsian ringkas masa yang tidak lama ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala lepaskan kita, Allah Ta'ala bebaskan kita daripada ingatan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menyebut tentang Palestin, maka menjadi kewajipan kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, kita kena yakin dan juga percaya Palestin ini milik umat Islam. Itu perkara yang mesti diletakkan
dan disematkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, bahawasanya Palestin ini milik umat Islam. Dan Islam membenarkan agama-agama lain untuk berada di Palestin. Islam membenarkan penganut-penganut agama yang lain untuk mengamalkan ajaran mereka masing-masing apabila mereka berada di Palestin. Ini telah dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu apabila Khalid bin Al-Walid telah membebaskan Baitul Maqdis daripada tentera-tentera Rom. Masa tu Sayyidina Umar khalifah. Apabila paderi masa tu jepuk, Sayyidina Umar datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci pembebasan Baitul Maqdis, maka Sayyidina Umar membenarkan penganut-penganut agama yang lain, terutamanya bangsa-bangsa Yahudi, untuk mengamalkan ajaran mereka di Baitul Maqdis ataupun di Palestin. Ini keterbukaan Islam yang ditunjukkan oleh khalifah yang ketiga, khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu perkara asas yang kita kena faham, yang kita kena hadam, supaya kita tidak terkeliru sama ada Palestin ini milik orang Islam ataupun milik bangsa Yahudi. Adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, Yahudi Zionis mereka inginkan sebuah negara untuk memanggil bangsa-bangsa Yahudi yang bertaburan di atas muka bumi untuk mereka masuk dan mendiami negara yang mereka dapat. Asal Yahudi ni dia tak ada negara. Mereka bertaburan di atas muka bumi. Mereka ditindas, mereka dizalimi kerana kejahatan mereka. Dan kita baca dalam sirah Nabawiyah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghalau Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah di kota Madinah dalam peperangan Khaybar kerana kejahatan mereka. Maka Nabi telah menghalau ketiga-tiga Yahudi ini daripada kota Madinah kerana kejahatan mereka. Maka puak-puak Yahudi Zionis mereka telah menubuhkan satu pertubuhan. Dia panggil pertubuhan Zionis antarabangsa, World Zionist Organization. Mereka telah tubuhkan melalui muktamar pertama mereka pada tahun 1897. 1897. Mereka telah buat muktamar Zionis yang pertama, yang mana pengurusi Zionis antarabangsa pada masa itu bernama Hazel, lebih kurang lah. Kita pun tak kerti nak sebut nama orang Inggeris ni. Dalam persidangan tersebut, dalam muktamar tersebut, mereka telah bersetuju untuk ambil Palestin sebagai negara haram mereka. Bila? 1897. Mereka telah bersetuju sebulat suara untuk mengambil Palestin sebagai negara haram mereka pada tahun 1897. Masa itu Palestin di bawah pemerintahan Turki Uthmaniyah. Palestin
di bawah pemerintahan Turki Uthmaniyah. Percubaan pertama daripada Third Herzl ni pada tahun 1901. Dia telah berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dia pergi minta dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua pada masa tu untuk membenarkan orang panggil pelarian Yahudi masuk ke kota Palestin, masuk ke negara Palestin dan menjanjikan bantuan kewangan dan sumber-sumber yang lain untuk menampung ekonomi Turki Uthmaniyah. Tetapi kerana ketegasan dan kerana keimanan dan ketakwaan Sultan Abdul Hamid yang kedua pada masa itu, dia telah tolak tawaran-tawaran dan permintaan Herzl pada masa itu untuk masukkan pelarian-pelarian Yahudi ke dalam kota Palestin. Ini percubaan pertama 1901. 1897 dia sudah buat keputusan. Maka percubaan pertama gagal. Gagal tidak bermakna gagal selama-lama. Mereka telah merancang buat kali kedua, buat kali ketiga, buat kali keempat dan seterusnya. Dan akhirnya 1918 negara Palestin jatuh ke tangan mereka. Maknanya 1918 tolak 1897, 21 tahun. Mereka berusaha untuk mengambil Palestin daripada Islam. Maknanya percubaan kali pertama gagal. Kedua, ketiga, keempat, mereka berusaha. Mereka merancang, mereka buat strategi dan sebagainya. Dan mereka mengambil masa 21 tahun untuk mendapatkan Palestin daripada Turki Uthmaniyah. Jadi, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Zionis ataupun pada masa itu gak hokman peranannya British? British telah memainkan peranan untuk mendapatkan kota Palestin daripada Turki Uthmaniyah. Bagaimana dia buat? Turki Uthmaniyah ni dia memerintah selama 925 tahun. Kita boleh baca dalam sejarah. 925 tahun khilafah Turki Uthmaniyah memerintah dengan 37 khilafah, 37 khalifah yang memerintah dia selama 925 tahun. Maka dia ada zaman kegemilangan dia dan dia ada zaman kejatuhan dia. Zaman kegemilangan dia semasa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Tu zaman kegemilangan dia. Masa tu sebagaimana bersebut tadi, dia tak boleh buat gapo-gapo. Kerana masa tu juga Sultan Abdul Hamid bertegah sebagaimana bercerita tadi. Maka dia tunggu masa zaman-zaman kejatuhan khilafah Turki Uthmaniyah. Dia tunggu bilakah masa tersebut. Dia tunggu, maka zaman tersebut hadir. Dan dia telah mengambil peluang tersebut untuk merampas Palestin daripada Turki Uthmaniyah. Bagaimana cara dia? Hak ni yang mau nak cerita. Bila dia tengok pemerintah pada masa tu lemah, maka dia telah mencampur adukkan, bukan? Dia telah campur tangan dalam pemerintahan Turki Uthmaniyah.
Dia telah masuk campur. Dia telah libatkan diri dia secara langsung dalam pemerintahan Turki Uthmaniyah. Dia campur tangan dalam urusan melantik mana-mana khalifah yang ada pada masa itu. Maka apabila campur tangan daripada kuasa asing, maka menyebabkan semakin lemah Turki Uthmaniyah. Sebelum pada ni tak ada, British tak boleh masuk campur. Kerana ketegasan pemerintah sebelum pada ni. Bila pemerintah ni lemah? Kerana apa lemah? Pertama, nak kepada jawatan. Yang kedua, nak kepada pangkat. Yang ketiga, nak kepada kuasa. Bila pemerintah jenis ni ada, maka dia masuk untuk mengganggu gugat dan untuk menghancurkan slow pemerintahan Turki Uthmaniyah. Bagaimana cara dia? Kalau kita baca dalam sejarah, Turki Uthmaniyah ni dia ada 3 bangsa yang utama. Pertama, bangsa Arab. Yang kedua, bangsa Turki. Yang ketiga, bangsa Kurdish. Maka 3 bangsa ni dia telah cocok jagung untuk bangkitkan semangat kebangsaan, semangat perkauman bangsa masing-masing. Hak Kurdish cara Kurdish, hak Arab cara Arab, hak Turki cara Turki. Dia nak suruh balah sama-sama bangsa. Mu Turki, mu jangan tunduk kepada Arab. Arab, mu jangan tunduk kepada Turki. Mu jangan tunduk ke mana-mana bangsa. Kerana bangsa Arab ni bangsa yang mulia. Bangsa yang nabi-nabi, rasul-rasul ramai daripada bangsa Arab. Maka usaha mereka berjaya apabila mereka telah berjumpa pemimpin pada masa itu bernama Sharif Hussein. Kita boleh baca dalam sejarah. Sharif Hussein dia berkuasa di tanah Hijaz. Dia mempunyai kuasa di Hijaz. Maka British pada masa itu dia telah berjumpa dengan Sharif Hussein. Dia pergi jumpa dengan Sharif Hussein. Dia kata, aku akan bagi kepada kamu memerintah seluruh tanah Arab. Tetapi yang menjadi penghalang kepada kamu adalah Raja Abdul Aziz yang memerintah di Najd. Dia menjadi penghalang kepada kamu untuk kamu menguasai tanah haram seluruhnya. Maka aku akan tolong kamu, aku akan bantu kamu. Aku akan bekalkan senjata kepada kamu. British royak kepada Sharif Hussein. Aku akan bagi senjata kepada kamu. So, yang kedua, aku akan bagi bantuan kewangan bulanan sebanyak 200,000 pound sterling. Bukan dolar, bukan RM, bukan rupiah, pound sterling. 200,000 pound sterling setiap bulan. Berapa RM? 200,000 pound sterling. Amo tengok dalam internet 13 hari bulan. Amo cek 200,000 pound sterling. Kalau kita convert ke RM, amo tengok rate hok 13 hari bulan baru ni. Tubik berapa? 1,147,904 riyal 85 sen. Tiap-tiap bulan British akan bagi kepada kamu 1,147,904 riyal 85 sen. Rate learning. Kalau zaman dulu banyak lagi. Tiap-tiap bulan aku akan bagi kepada kamu. Tapi ada satu syarat. Kamu kena bangkitkan semangat orang Arab lawan bangsa Turki dengan kamu buat revolusi Arab. Kamu kena bangkitkan semangat orang-orang Arab
untuk lawan bangsa Turki, lawan orang Turki dengan kamu buat revolusi Arab. Malangnya Syarif Hussein setuju. Syarif Hussein setuju. Kalau kita search dalam Google, tulis Syarif Hussein, tubik gambar dia. Okey. Sesar British pergi jumpa dengan Syarif Hussein. Dia pun pergi jumpa dengan Raja Abdul Aziz pula. Hak memerintah di Najd. Syarif Hussein tak tahu. British pergi jumpa dengan Raja Abdul Aziz. Dia kata, wahai Abdul Aziz, aku nak bagimu memerintah di tanah haram sepenuhnya. Tapi penghalang kepada kamu adalah Syarif Hussein. Dia bawa dialog yang sama. Jumpa dengan Syarif Hussein, jumpa dengan Raja Abdul Aziz, dia guna dialog yang sama. Mu jangan bimbang. Aku akan bagi bekalan senjata kepada kamu. Aku bagi kepada kamu 20,000 pound sterling. Tak banyak. Tak banyaklah dengan Syarif Hussein. Tapi bagi dia banyak dah. 20,000 pound sterling. Aku akan bagi kepada kamu. Tiap-tiap bulan. Aku akan bagi kepada kamu 20,000 pound sterling tiap-tiap bulan. Maka aku akan bagi senjata kepada kamu. Tapi dengan syarat mu kena pergi dengan Syarif Hussein. Malangnya Raja Abdul Aziz setuju. Dua-dua setuju. Sebab tiga perkara tadilah. Nak kepada jawatan, nak kepada kuasa, nak kepada harta. Bila selesai jumpa dengan dua pemimpin tersebut, maka British, Perancis dan juga Rusia, dia pergi jumpa sama-sama dia. British, Perancis dan juga Rusia. Tanpa pengetahuan Syarif Hussein dan juga Raja Abdul Aziz, dia pergi jumpa sama-sama dia. Bapa jumpa sama-sama dia? Dia kata, kita jumpa pokok kita ni, kita akan bagi saka. Kita akan bagi saka. Saka ke apa? Saka negara-negara yang di bawah pemerintahan Turki Uthmaniyah. Sebab dua ni akan pergi. Kita tengok saja. Kita tengok saja. Dua ni pergi. Bila jatuh Turki Uthmaniyah, maka kita bagi saka pokok kita. Dia bagi siap-siap. Perancis, mu boleh negara Syria, mu boleh negara Lebanon, mu ambil negara Turki. British, mula-mula sekali aku nak Palestin. Petai lagi dia request. Aku nak Palestin. Aku nak Jordan, aku nak Baghdad. Dia bagi saka pokok dia. Nak ayatnya British dia melaga-lagakan orang Islam. Orang Islam balas sama-sama orang Islam. Hak menangnya siapa? Dia. Cerdik kan? Cerdik. Allah Ta'ala bagi otak dia cerdik. Dia guna orang Islam, suruh orang Islam ni balas sama-sama Islam. Akhir sekali boleh hutungnya siapa? Dia. Maka berlakulah revolusi Arab. Berlakulah revolusi Arab. Berlakulah peperangan yang besar. Pada masa itu, maka selepas perang dunia yang pertama, pada tahun 1918, maka jatuhlah Turki Uthmaniyah. Maka negara-negara yang dijanjikan hak dia pakak tadi, maka bolehlah kepada British, bolehlah kepada Perancis serta Rusia. Hak British, Perancis, Rusia ni dia panggil gapo? Dia panggil perjanjian Sykes-Picot yang berlaku pada 1916. 1916 British, Perancis, Rusia
bicara sama-sama dia, ambil negara-negara tadi. Bila berlakunya Perang Dunia yang pertama, 1918 Turki Uthmaniyah jatuh, maka bolehlah Palestin kepada British. Secara rasmi Turki Uthmaniyah ni jatuh 1924. Hak rasmi 1924. Tapi sebenarnya jatuh awal lagi. Bila? 1918. Akhir sekali Palestin jatuh ke tangan British. Bila jatuh ke tangan British, maka sukarlah pok-pok dia ni usaha 21 tahun berjaya. Mereka tidak berputus asa untuk merampas Palestin daripada orang Islam. Mereka tidak berputus asa, mereka bersungguh-sungguh, mereka buat dengan cekap, dengan tepat perancangan mereka. Dia menggunakan, mengalahkan orang Islam. Maka mereka telah berjaya merampas dan mengambil Palestin daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Maka masa tu mulalah masuk orang panggil orang-orang Yahudi daripada merata-rata negara, slow-slow masuk ke dalam negara Palestin. Kemuncaknya bila? Iaitu 1948. 1948 berlakulah dia panggil deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ni adalah pengiktirafan Amerika Syarikat kepada negara haram Zionis. Dia istihar bahawasanya Palestin ni negara dia. Dia tukar nama Palestin, dia tukar kepada Israel. Sebab tu kita buka dalam peta, tak ada Palestin, adanya Israel. Dia buat Palestin, dia tukar kepada Israel. Bila hak rasmi? 1948. Bilalah 1948 ni diisytiharkan sebagai negara haram mereka. Mereka jadikan Palestin ini sebagai negara mereka. Maka dia panggil dengan rasmi ramanya pelarian-pelarian Yahudi untuk masuk ke dalam kota Palestin. Apa yang berlaku? Berlakulah Nakbah yang pertama. Nakbah yang pertama ni berlaku bila? Iaitu pada tahun 1948. Gapo Zionis buat? Dia telah menghalau 750,000 orang penduduk Palestin keluar daripada Palestin. 750,000 orang keluar daripada Palestin. Dia halau keluar daripada tanah tumpah negara mereka untuk mereka terima imigran ataupun orang panggil imigran, pelarian-pelarian Yahudi yang berada di seluruh negara. Mutubik aku masuk. Jahatnya Zionis. You halau 750,000 orang penduduk asal Palestin keluar daripada kota Palestin untuk menerima orang panggil pelarian-pelarian Yahudi yang merempat di seluruh dunia. Bila? 1948. Berlaku pula Nakbah yang kedua. Berlaku Nakbah yang kedua bila? Iaitu 21 Ogos 1967. 1967. Tadi 1948. Nakbah yang kedua 1967. Berlakulah Nakbah yang kedua. Ataupun lebih tepat lagi, perang hari di antara Palestin, di antara Hamas dan juga Israel, ataupun bahasa lebih tepatnya Zionis. Perang hari ni
kita lihat bagaimana sejarah telah membuktikan, telah merekodkan bahawasanya 500,000 orang rakyat Palestin dihalau keluar buat kali kedua. Siapa KJS siapa ni? Zionis. Siapa duduk belakang dia? Amerika Syarikat, Rusia. Amerika Syarikat dan juga Rusia. Ni nakbah yang kedua. Kalau kita tengok dalam peta hak asalnya, Palestin ni luar. Tapi setelah diambil oleh Zionis, akhir sekali Gaza sahaja menjadi tempat orang panggil penduduk Palestin yang tak besar. Hanya 365 km sahaja. Berapa luas Gaza? 365 km. Situlah penduduk Palestin duduk di Gaza. Dan kita tengok pada hari ini bekalan elektrik diputuskan. Tak ada makanan. Sempadan tidak dibuka. Kanak-kanak dibunuh. Wanita-wanita dibunuh. Orang-orang tua dibunuh. Oleh siapa? Zionis laknatullah. Ni jahatnya Zionis. Jahat Zionis ni kerana daripada asal lagi mereka ni jahat. Kalau kita tengok dalam sejarah, dalam perang salib, macam-macam perang, mereka ni tak kira. Mereka bunuh kanak-kanak, mereka bunuh wanita, mereka bunuh bayi, mereka tak kira siapa. Kerana halal bagi mereka bunuh orang Islam. Disebut dalam protokol Zionis. Kita boleh baca dalam internet, tulis protokol Zionis, ada 10, ada berapa hamba tak ingat. KJS apa ni? Zionis laknatullah. Nak ayatnya apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita pada hari ini? Kerana apa? Kerana pembantaian, kerana kejahatan yang berterusan daripada Zionis kepada rakyat Palestin, kepada penduduk Palestin. Kita tengok bagaimana maklumat terbaru. Ambo ambil ni maklumat pada hari ni 17 hari bulan. Gapo yang berlaku kepada saudara kita di Palestin. Kita tengok 17 hari bulan ni rakyat Palestin hak syahidnya berapa ramai? 2,808 orang hak syahid. 2,808 orang hak syahid. Manakala cedera berapa ramai? Iaitu 10,859 orang hak cedera. Hak syahid 2,808 orang. Zionis ni jahat. Dia bunuh orang awam. Brigade Al-Qassam, dia tidak sasarkan orang awam. Dia sasarkan kamp tentera. Dia sasarkan kubu tentera. Dia sasarkan tentera-tentera. Hak ni Brigade Al-Qassam. Tapi Zionis, dia bom hospital. Dia bom rumah ibadat. Sebab dia tak ada peraturan. Kalau ada peraturan pun dia tak bakar. Sebab hak backup dia, hak tolong dia, kuasa besar dunia Amerika Syarikat, Rusia. Maka dia bebas buat gapo-gapo pun dia nak. Kalau Hamas buat, kalau Brigade Al-Qassam buat, maka geger sebutir dunia. Ini yang berlaku dalam dunia Islam pada hari ini. Dan kita tengok bagaimana teruk tak teruknya serangan-serangan yang dilakukan oleh Zionis. Dia tulis dalam berita sini bahawasanya tentera-tentera Zionis telah, orang panggil telah melepaskan beribu-ribu tan bom. 6,000 buah bom seberat 4,000 tan. 6,000 buah bom seberat 4,000 tan ke Gaza. Jumlah hak dia lepaskan kepada penduduk Gaza ini bersamaan
dengan bom yang digunakan oleh Amerika Syarikat ke atas Afghanistan dalam tempoh 1 tahun. Nak ayat jahat tak jahatnya Zion ni. Amerika lepaskan bom tadi dalam masa setahun kepada Afghanistan. Tapi dia lepaskan kepada Gaza tak sampai berapa hari. Ni hari, 7 hari lebih kurang. Ni Zionis laknatullah. Yang sangat teruk, yang sangat jahat. Ini yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Gaza. Maka sebab tu menjadi kewajipan kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita kena qunut nazilah, kita kena semaya ajak, kita kena berdoa kepada Allah. Sama ada dalam semaya, sama ada semaya sore, semaya jemaah. Kena sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan dan juga bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. InsyaAllah Allah Ta'ala telah menjanjikan ke mana-mana pun kemenangan kepada rakyat-rakyat Palestin. Itu bagai pasti. Pasti Allah Ta'ala ke mana-mana pun akan memberi kemenangan kepada rakyat Palestin. Cuma bila? Apabila keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Masa tu barulah rakyat Palestin akan mendapat kemenangan daripada Allah. Learning, rakyat-rakyat Palestin dia kena berjihad. Dia kena berjuang. Orang di luar kota Palestin supaya dengan kita kena wajib berdoa, kena bantu duit, kena bantu segala-gala. Kerana rumah mereka telah bom, bangunan mereka telah hancur, segala-gala hancur. Maka mereka memerlukan wang, duit, bantuan daripada kita mengikut kemampuan kita. Nak win mana kita bui. Tetapi doa mesti kita iringi dengan mereka supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada mereka untuk berhadapan dengan Zionis laknatullah. Kekuatan dan orang panggil bantuan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanggungjawab kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bagi tiket taubat, kita tak segi. Kau ada sini nak pergi, kalau ada orang tahu tiket pergi Palestin, ambo hok mula-mula tak segi. Ambo mula-mula tak segi. Sebab ambo takut mati. Jadi bila keadaan jadi lagu tu, maka doalah yang menjadi orang panggil benda yang paling penting kepada saudara-saudara yang berada di sana. Dengan doa yang berterusan, dengan bantuan yang berterusan, maka insya-Allah mudah-mudahan sebagaimana ambo sebut di awal-awal tadi, Allah Ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepaskan kita, tidak golongkan kita daripada orang hak tak cara kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita. Allah Ta'ala memberi orang panggil semangat kepada kita untuk kita bantu saudara-saudara kita yang berada di sana, insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ya muzil al kitab wa ya mujri as sahab wa ya hazim al ahzab ihzimhum wansurna alaihim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.